Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama Alhamdulillah di program Ruang Bicara hari ini dan sudah pastilah kita akan membincangkan tentang satu topik yang cukup menarik, cukup penting sebenarnya, dan dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya telah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik pilihan kita ialah Isra' Mi'raj, perjuangan kemerdekaan Palestin. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya, dan kalau kita lihat daripada perkembangan terkini apa yang berlaku di bumi Palestin, ianya merupakan sesuatu yang amat menyedihkan kita, sesuatu yang amat mengecewakan kita, dan tentunya lah kita masih lagi merasa amat simpati dengan nasib yang diterima oleh saudara-saudara kita di Palestin disebabkan oleh kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan mungkin ada sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya yang boleh kita kongsi ekoran daripada peristiwa yang baru saja kita raikan baru-baru ini, iaitu sambutan Isra' Mi'raj, dan inilah yang menjadi topik pilihan kita. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Huzaif Noslan, iaitu seorang pendakwah yang tidak asing lagi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali Ustaz bersama kami di program Ruang Bicara. Iya betul. Kami cukup berterima kasih dan syukur kerana kurang-kurangnya Ustaz dapat bersama kami di program ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana berjemput dan gembira jumpa Tuan Syarkawi sendiri, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang pernah sebenarnya bersama kita di program Ruang Bicara ini. Apapun kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin yang merupakan Presiden Global Peace Mission ataupun GPM Malaysia. Jadi Fahmi, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. So saya panggil apa? Ahmad Fahmi atau Fahmi saja? Fahmi saja. Jadi, saya cukup gembira sebenarnya untuk sama-sama kita berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Barangkali ialah Ustaz ya, bila kita bercakap tentang sambutan Isra' Mi'raj baru-baru ini, barangkali ialah ramai umat Islam di negara kita ini yang menyambutnya dengan pelbagai cara, tetapi yang lebih penting barangkali ramai juga yang mungkin tidak dapat memahami, menghayati, dan yang paling penting ialah menginsafi sebenarnya apa yang boleh kita pelajari daripada Isra' Mi'raj itu sendiri. Jadi barangkali secara ringkasnya lah Ustaz boleh kongsikan bersama kita, Ustaz, bila kita bercakap tentang Isra' Mi'raj itu sendiri. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Tuan Syarkawi, dimuliakan juga Tuan panel kita Ustaz Ahmad. Dan sebenarnya secara ringkas, Isra' wal Mi'raj ini satu peristiwa yang tidak asing lagi kepada kita umat Islam. Satu perkara yang wajib kita imani, kerana ia sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan secara ringkasnya, ianya dibahagikan kepada 3 fasa ataupun 3 peringkat. Yang pertama yang disebut sebagai Isra', iaitu perjalanan baginda Nabi SAW daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Bahkan Al-Isra' ini kalau dalam bahasa Arab dia adalah satu kata kerja yang mana asra, yakni maknanya memperjalankan di waktu malam. Jadi specifically at night lah, pada waktu malam. Di sara juga bermaksud berjalan di waktu malam. Jadi apabila disebut dalam Al-Quran itu sendiri yang disebut secara jelas, maka subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maka satu perjalanan yang baginda sallallahu alaihi wasallam alami bersama baginda bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, itu fasa yang pertama. Yang kedua adalah Mi'raj, iaitu perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan yang mana perlu kita fahami dan kita imani, ini satu perkara yang benar. Cuma satu perkara yang perlu kita fahami dan imani, bahawasanya tidaklah
pertemuan itu bermakna Tuhan itu bertempat ke tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Cuma yang disebutkan nanti tempat munajatnya Rasulullah SAW adalah di Sidratul Muntaha, yang mana Allah Taala memperkenankan baginda Nabi dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah solatnya tidak ada perantaraan sama sekali. Dulu melalui Jibril alaihissalam, tetapi solat ini tidak ada perantaraan sama sekali. Kemudian perjalanan turun baginda Nabi SAW hinggalah sampai ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram. Itu secara ringkas lah. Mungkin insyaAllah ada kelapangan lagi kita sambung insyaAllah. Tapi sebelum itu, sebelum saya nak berkongsi juga satu lagi perkara bersama dengan Encik Mat Fahmi, saya ingin mendapat pandangan ikhlas daripada Ustaz sendirilah. Bila kita bercakap tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, dia ada sesuatu yang tersembunyi sebenarnya yang harus diinsafi oleh umat Islam di seluruh dunia sebenarnya. Apa yang ingin yang perlu umat Islam ini menginsafi dan juga memahami tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini sebenarnya, Ustaz? Subhanallah. Baik. Bismillah. Jadi di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj terlalu banyak peristiwa yang berlaku. Antaranya baginda Nabi SAW diperlihatkan dengan suatu keadaan demi keadaan. Contohnya baginda Nabi melihat bagaimana satu kaum yang memakan daging yang busuk, yang mentah, sedangkan ada daging yang dimasak dengan baik, hidangan yang baik, tapi tetap memilih yang busuk ataupun yang seumpama, kerana ada hikmah pengkisahan di situ. Contohnya kerana ada yang mengambil ataupun ada yang melakukan perbuatan yang tidak baik, contohnya zina, memilih daripada perbuatan yang halal, yang ini berkahwin dan sebagainya. Begitu juga tentang kisah pemakan riba. Begitu juga dengan lidah-lidah yang digunting. Antaranya hikmah dia, pengkisahannya bila ditanya kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, iaitu orang-orang yang berkata mengajak sesuatu ke arah kebaikan namun dia sendiri tidak melakukan. Na'udzubillah min zalik. Itu berlaku dalam peristiwa Isra'. Manakala peristiwa Mi'raj banyak lagi kisah-kisah. Antaranya, contohnya kenapa kita solat ni ada sujud 2 kali. Contohnya. Jadi antara lain ketika mana baginda Nabi SAW peristiwa berada di langit yang ketiga, iaitu semua malaikat yang berada di situ sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pertama qiyam, malaikat yang kedua rukuk, di langit yang pertama dan langit kedua, langit ketiga semuanya sujud. Subhanallah. Sujud tu bila mana baginda Nabi SAW memberikan salam kepada malaikat tersebut, malaikat yang berada di langit ketiga itu, malaikat yang di langit ketiga bingkas bangun dan menjawab salam, memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka sujud semula buat kali yang kedua. Itu antara lain, antara hikmah. Dan terlalu banyak lagi persoalan berkenaan dengan akhirat. Baginda Nabi diperlihatkan syurga, diperlihatkan neraka, dipertemukan dengan para Nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada pelbagai peristiwa, dan yang paling penting adalah baginda Nabi dikurniakan oleh Allah Ta'ala dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengukuhkan lagi kedudukan baginda Nabi yang menjadi makhluk yang tiada tolok bandingnya. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang boleh kita ambil hikmah, kita ni mendapat berkat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni umat yang terakhir, namun umat yang pertama masuk ke dalam syurga berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini ketika mana mendengar khabar daripada Rasulullah SAW bahawa perjalanan yang baginda Nabi alami itu, beliau membenarkan diri baginda Nabi SAW. Itulah titik tolak beliau digelar dengan gelaran As-Siddiq. Dan banyak lagi peristiwa yang mencari adat, yang di luar hukum adat, namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menjadikan peristiwa tersebut supaya menjadi iktibar bagi kita, yang Allah Taala melakukan segala sesuatu yang mungkin seperti
perjalanan Isra wal Mi'raj itu sendiri. Baik, menarik. Baik, sebelum itu saya ingatkan kepada anda yang mungkin berpeluang mengikuti kami di ruang bicara ini, anda juga sebenarnya kami beri peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ini. Jadi seperti biasalah kita menyediakan satu talian kepada anda di 0326979768. Baiklah, saya juga nak dapat pandangan daripada Encik Ahmad Fahmi, dan kebetulan sekali ini juga merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dalam perutusan sempena dengan sambutan Isra' Mi'raj ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri menegaskan bahawa umat Islam harus menyokong usaha untuk memastikan keadilan ditegakkan bermula dari dalam diri hinggalah kepada keadilan masyarakat. Dan Datuk Seri Anwar juga menyentuh bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj ini mungkin dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi bagi umat Islam dalam memperjuangkan keadilan, terutamanya bagi negara yang sedang menghadapi masalah, saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kehidupan yang begitu menderitakan di bumi Palestin. Ya, Tuan Syarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati juga Ustaz dan juga penonton di bernama TV Ruang Bicara malam ni. Sebenarnya kalau kita tengok pada peristiwa Isra' Mi'raj, ada signifikan kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW daripada bumi Mekah itu ke bumi Al-Aqsa, yang kita sebut sebagai kiblat pertama umat Islam. Kalau tiada arahan untuk menukarkan kiblat, barangkali kiblat kita masih di Masjid Al-Aqsa. Di situ juga Nabi menyolat ataupun mengimami bersama-sama dengan semua Nabi yang lain. Sehingga dalam hadis yang lain menyebutkan kunjungilah, kata bersusah payahlah kita untuk mengunjungi ataupun kita berziarah bermusafir ni ketiga masjid. Salah satu yang disebutkan adalah Masjid Al-Aqsa. Malahan dikatakan bahawa di sini nanti bumi ni, ya, yang kita bincang ni, yang disebutkan dalam surah Isra', subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna, ni kata garisi di bawah ni, allazi barakna, bumi yang diberkahi, bumi yang mana nanti kita semua akan dibangkitkan. Jadi ada pentingnya di situ. Kenapa diperjalankan ke Palestin, tidak ke tempat-tempat lain? Dan hari ini kita masih bicara tentang soal itu. Bumi Palestin menjadi satu fenomena dunia yang tidak diiktiraf, tetapi benderanya hampir ke seluruh pelosok dunia. Jadi kita nampak juga itu satu, orang kata apa, kita kata kesempatan dalam keadaan kita merujuk kepada genocide yang berlaku, kesengsaraan yang berlaku. Sisi yang lain juga, peristiwa Isra' Mi'raj adalah merupakan hadiah kepada baginda Nabi setelah Nabi melalui fasa yang saya fikir cukup hebat juga. 2 tahun diboikot, kehilangan orang yang tersayang. Jadi kalau kita tak boleh nak kata ini barangkali hadiah yang mungkin ditunggu-tunggu juga kepada rakyat Palestin. Sebab dalam hal ni mereka telah melalui fasa yang panjang. Kalau seseorang itu dah usianya 75 tahun hari ini dalam negara, itu sejak konflik itu berlaku. Hari ini kita bercakap pasca Oktober 8 barangkali. Sekarang kita dah masuk kepada angka 125 hari, 4 bulan dalam skala peperangan, skala genocide yang berlaku. 1/3 kehidupan kita dalam tahun ini dah habis, dan sekarang ni kita sedang menghampiri hampir sebulan lagi insya-Allah Ramadan. So bayangkan dalam keadaan mereka hari ini diserang, hari ini diberikan tekanan dan sebagainya. Kalau kita kata kita letih, orang yang kat sana tu jauh lebih besar. Hari ini kita rasa kita penat, orang di sana jauh lebih penat. Hari ini kita berlapar, kita rasa kita tak ada apa-apa. Mereka di sana sekarang, saya tak tahu apa yang mereka sedang lalui. Ini yang kita kata dalam keadaan itu kita perlu melihat secara terbuka, sebab apa yang berlaku, genocide yang berlaku ni tidak lagi kita anggap sebagai sesuatu yang tersembunyi dalam arti kata kita tak tahu apa yang berlaku. Hari ini gadget, handphone masing-masing kita boleh tengok secara, orang kata apa, real time, masa yang terkini semasa. Secara tak langsung kita khawatir dalam keadaan kenyataan Datuk Seri Anwar tu mengingatkan kita supaya jangan hilang sifat kemanusiaan dalam diri. Bila kita lihat kezaliman, kita lihat pembunuhan, kita lihat kemusnahan apa jua yang ada, pelecehan kepada individu-individu, diikat di rantai,
bantuan-bantuan yang masuk itu juga dibom. Bantuan air, bantuan makanan juga disekat. Kalau kita hilang sifat kemanusiaan, kita tengok, next. Kita tengok, kita dah tak rasa sesuatu dalam diri kita, kita anggap itu dah jadi satu perkara yang normal. So ini yang kita kata kita berada dalam situasi post-normal sekarang ni, post-normal time. Kekejaman itu bukan suatu benda yang perlu diraikan. Betul. Tapi kalau kita hari ini tengok dalam keadaan kita hilang rasa deria sifat kemanusiaan, itu kita kena diri kita hari ini. Barangkali Ustaz, kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh rakan kita tadi lah, Encik Ahmad Fahmi sendiri, mungkin ramai juga yang tahu dan faham bahawa sebenarnya masalah Palestin bukan hanya melibatkan masalah agama sebenarnya, tetapi ia jauh lebih daripada itu sebenarnya. Masalah politik yang tidak menentu juga menjadi antara faktor yang menyebabkan Palestin menerima nasib yang sedemikian. Dan kita juga sebenarnya, saya di hati kecil saya juga lama saya ingin menyatakan ini, bahawa saya merasa kecewa sebenarnya dengan apa yang berlaku, terutamanya reaksi daripada negara-negara besar sendiri yang seolah-olah tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh puak Zionis Israel di bumi Palestin ini. Kenapa Palestin ini begitu dekat dengan hati nurani kita sebagai umat Islam sebenarnya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang Tuan Ahmad tadi sebutkan, ya, bumi yang berkat, ya. Jadi sebenarnya bukan saja berkat bumi Palestin ini, tetapi dia ni bumi anbiya, bumi nabi-nabi. Ya. Bumi nabi-nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ni bumi syuhada. Memang bukan daripada zaman sekarang, macam tadi alhamdulillah Tuan Ahmad beritahu dah 75 tahun. Sebenarnya sejak zaman berzaman lagi. Ya. Bumi Palestin ini bukan saja dinamakan bumi perpindahan para rasul. Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin, kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam mendirikan kerajaan, dan kerajaan yang paling besar, ya, raja yang menguasai dunia antaranya lah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab tu mereka ni masih pegang hak benda tu. Mereka kata mereka akan bangkit semuanya, tapi mereka tak nak beriman sebagaimana imannya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Itu satu. Jadi tambahan pula lagi, kalau seperti Tuan Syarkawi sebutkan tadi, kenapa pula negara-negara ni seumpama macam, tak mahu sebutlah, berpeluk tubuh lah. Sebenarnya Nabi dah isyaratkan sallallahu alaihi wasallam, iaitu penyakit yang dinamakan wahan, iaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu Nabi dah isyaratkan. Selagi mana ada penyakit tersebut, sekiranya ada, kita ni umpama buih-buih yang ada di lautan. Buih ni dia tidak ada apa-apa fungsi lah. Buih nak kata apa? Buih nak minum pun tak terasa kan? Hilang dahaga ke minum buih? Tak hilang dahaga. Tak ada apa. Jadi sekiranya tidak berasaskan iman dan takwa, maka selagi itu. Sebab itulah proses yang untuk kita kembali bangkit ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan iman dan juga dengan takwa. Lihat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, ya, beliau memilih tentera-tenteranya. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih ketika pembukaan Konstantinopel. Mungkin itu cerita yang berbeza, tapi isyarat yang sama, iaitu tentera ataupun mereka yang berjuang di jalan Allah dalam jalan iman dan juga takwa, dan tidak lain dan tidak bukan, ya, sekiranya nak kembali kepada tersebut, tidak lain dan tidak bukan memupuk agama itu sendiri sedari daripada awal. Pernah Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Muhammad Zulkifli bin Haji Muhammad Suhaimi, dia beritahu kita kalau nak ubah generasi, mungkin sekarang ni sukar sikit, tetapi kita masih boleh nak didik satu generasi yang mana contoh muda ni, sebab tu kalau perasan dia bunuh yang muda-muda dulu, tahu Ustaz? Dia bunuh yang muda-muda. Pasal apa? Kanak-kanak. Sebab apa? Hak ni yang akan boleh menukarkan. Dia yang golongan generasi ni yang boleh menukarkan. Sebab tu kita lihat lagi satu, kalau kita perasan, ya, minta maaf kalau saya sebutkan, ya, iaitu kenapa kita lihat mereka ni begitu kejam sangat. Kadang kita pun terfikir, rupanya memang ada yang indikasi daripada Al-Quran dan juga hadis sendiri, iaitu mereka ni sendiri, yang pertama, Allah Ta'ala sendiri mereka tipu dalam satu peristiwa yang mana mereka ini Allah Ta'ala arahkan untuk untuk tidak melakukan apa-apa pada hari Sabtu, tetapi apa yang mereka buat? Mereka tahan pukat untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, mereka tahan pada Jumaat, tapi ambil hasil pada hari Ahad. Allah Ta'ala tukar mereka menjadi
qiradatan khasyin, kera yang hina. Itu satu. Yang kedua, semulia-mulia makhluk adalah para nabi rasul kan. Jadi mereka telah membunuh tidak kurang daripada 200 lebih orang nabi, dan pernah dalam satu riwayat dalam tafsir surah Yasin disebutkan mereka pernah membunuh 46 orang nabi dalam masa 24 jam Ustaz. Besoknya mereka sambung balik kerja balik. So boleh bayangkan. Cuma kita, macam mana kita kena, macam Ustaz tadi cakap, saya tambah sikit Ustaz. Yang Ustaz cakap tadi pasal Rasulullah SAW terima ujian-ujian dia kan. Sebenarnya betul Ustaz cakap. Betul. Sebab bila Nabi terima, bila kematian Abu Talib, pemergian isteri yang tercinta, kemudian di Taif juga Ustaz. Di Taif juga. Peristiwa di Taif. Betul-betul lah, Allahu Akbar. Tapi apa yang berlaku lepas tu, iaitu Isra' wal Mi'raj. Jadi insya-Allah Palestin akan bebas. Cuma satu je kita kena faham, bumi Palestin ni memang bumi syuhada. Dia takkan habis sampai nanti menjelang Ya'juj Wa'juj dan sebagainya. Itulah dia ceritanya. Cuma kita still optimistik dengan rahmat Allah Taala. Okey, baik Ustaz, kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita. Ramza difahamkan dari Kelantan sudah pun bersiap setia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Ustaz, saya ingin mengutarakan ayat Quran, ayat 1 Al-Isra. Halo. Ayat Subhanallazi asra bi amrihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, teruskan Ramza. Jangan apa ni. Ayat pertama itu dah Ustaz. Subhanallazi asra bi amrihi laylan min al-masjidil ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Barakna hawla itu di berkat Masjid Aqsa. Baju maflah yang dipakai oleh Sekawi adalah Al-Quds Lana. Mana Al-Quds terletak di Palestin. Mana Putus-putus. Okey, talian yang tak begitu jelas sebenarnya. Mungkin Ramza boleh telefon semula. Jangan nanti macam tu, ada gangguan dan kadang-kadang mengganggu sedikit program yang sedang berjalan ketika ini. Apapun kita harap Ramza, daripada apa yang Ramza bangkitkan itu mungkin akan dapat ditangkap oleh kedua-dua tetamu yang ada di studio Ruang Bicara ini, dan kita akan berehat dulu buat seketika. Tetapi kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita bercakap tentang Isra' Mi'raj, perjuangan kemerdekaan Palestin. Kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Isra' Mi'raj, perjuangan kemerdekaan Palestin. Barangkali Encik Ahmad Fahmi, sesuatu yang penting jugalah. Kita tahu Global Peace Mission ataupun GPM Malaysia juga sebenarnya dalam usaha yang terdaya sebenarnya, berusaha juga untuk membantu berkaitan dengan isu yang berlaku di Palestin. Tetapi kita tahu ini merupakan satu misi yang bukan mudah sebenarnya. Kalau negara-negara besar sendiri pun macam Ustaz sebut tadi, seolah-olah hanya melihat, menyatakan bangkangan tetapi tidak melakukan apa-apa. Mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Encik Ahmad Fahmi sendiri, apa yang dilakukan oleh Global Peace Mission Malaysia sendiri dalam usaha untuk memberi kesedaran bukan saja kepada rakyat Malaysia tetapi kepada rakyat seluruh dunia kalau boleh. Ya, saya ingat pertama di peringkat NGO kami, GPM, sejak daripada awal kita telah terlibat dan Alhamdulillah kita mempunyai seorang kita kata rakyat Palestin yang pernah belajar di Malaysia 10 tahun dan dapat doktorat balik, dan kami berikan khidmat beliau sebagai individu yang bertanggungjawab dari menguruskan urusan-urusan bantuan kemanusiaan. Beliau sendiri rumahnya habis hancur. Hampir beberapa kali berpindah randah. Maksudnya individu ini juga antara lain dalam usaha khidmat dia nak bagi bantuan orang, dia sendiri pun dalam keadaan situasi yang saya rasa hampir sama seperti mana orang lain. Jadi kita doakan beliau selamat dalam usaha untuk dia teruskan bantuan.
Kita juga melaksanakan kempen melalui platform jomsedekah.com, pedulipalestin.com. Di situ platform kami untuk kita buat kempen secara besar-besaran. Pada masa sama juga, alhamdulillah, kesinambungan dan kita kata ada blessing in disguise dalam usaha kita membuat kempen kesedaran dan juga inisiatif bantuan kemanusiaan menerusi Ops Ihsan. Ini juga antara lain satu daripada istilah pilar rukun besar Madani, Ihsan itu sendiri. Jadi kita namakannya sebagai satu operasi khusus bersama-sama dengan kebanyakan NGO yang ada dalam Malaysia. Banyak kita sama-sama dalam usaha inisiatif kita untuk terlibat memberikan kesedaran. Kita telah menghantar bantuan saya selebih daripada 100 tan bantuan sehingga saya fikir beberapa penerbangan khas yang telah diusahakan oleh kita bersama-sama dengan kerjasama Kementerian Luar dan semua agensi-agensi yang terlibat. Jadi konsolidasi ini berlaku berterusan sehingga hari ini pun kita adakan lagi mesyuarat bagaimana kita melihat ke depan, jalan ke depan untuk bantuan. Dia tak cukup sekadar hantar bantuan, kita juga telah usahakan untuk mewujudkan satu platform ataupun satu tempat di Mesir secara khusus bagi memudahkan urusan bantuan terus masuk ke Gaza. Dan usaha-usaha lain yang dibuat juga antara lain perancangan untuk selepas ini, fasa selepas hentinya genosid ini, saya fikir fasa lebih panjang adalah pembangunan semula Gaza yang telah hancur semuanya. Kalau kita lihat perbandingan sebelum dan selepas, saya fikir memang memerlukan satu jangka masa yang panjang dan juga keadilan kepada mereka yang lebih daripada 30,000 yang telah terkorban. Dan juga saya fikir dalam masa ini inisiatif-inisiatif yang kita buat bukan sekadar kita dalam negara, tetapi penyertaan melalui Ops Ihsan juga mendapat perhatian dan juga minat daripada teman-teman dan rakan-rakan kita daripada negara yang lain. Jadi usaha ini saya fikir mendapat kerjasama yang baik, bukan saja di peringkat rakyat Malaysia yang terus berterusan bantu memberikan kerjasama dengan kita, tapi rakan-rakan kita daripada negara-negara lain juga membantu. Dan Kebahaduri Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sebelum ini Sultan Abdullah juga mencemaduri hadir untuk melepaskan bantuan daripada KLIA ke Rafah. Jadi ini saya fikir daripada atas hingga ke bawah bersama dalam usaha membantu. Ini kita sebut sebagai humanitarian diplomasi yang dilakukan oleh Malaysia dalam konteks ini. Tapi ianya tak sekadar itu. Saya fikir dalam masa yang terdekat ini difahamkan pada 22 Februari insya-Allah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan sendiri akan ke The Hague di Belanda untuk menyatakan pendirian dan juga mesej Malaysia dalam soal bagaimana kita juga perlu memberikan saranan pandangan dan kenyataan negara di platform yang lebih signifikan khususnya ICJ. So ini juga insya-Allah akan dilakukan dan dalam beberapa tempoh ke depan ini saya fikir kita dalam usaha untuk membawa naratif bagaimana kita boleh membawa keadilan, membawa Israel rejim ini ke muka pengadilan. Saya ambil contoh. Bila mana kami dan juga beberapa NGO yang menggerakkan misi kemanusiaan berpuluh-puluh tahun, dah lama, banyak premis-premis, aset-aset, bantuan-bantuan yang diberikan oleh rakyat Malaysia yang kini berada di Gaza hancur. Jadi apa tindakan yang kita boleh buat? Ini antara lain saranan yang dikemukakan oleh beberapa pihak, termasuk Tan Sri Said Amin Abah, perbincangan kami dengan rakan-rakan yang terlibat dalam bahagian perundangan. Bagaimana kita boleh menghimpunkan barangkali senarai aset-aset NGO yang musnah untuk kita bawa ini ke muka pengadilan. So ini antara lain naratif yang boleh kita bawa untuk kita cuba melihat ruang-ruang lain selain daripada ruang yang telah dilakukan oleh publik rakyat Malaysia. Kita lihat sendiri ada beberapa entiti konglomerat ataupun syarikat-syarikat besar yang mengalami kerugian akibat boikot puluhan bilion. Tuan sebut tentang peranan yang mungkin dia boleh dimainkan oleh ICJ sendiri. Tetapi sebelum ini pun sudah pun ada pengumuman yang dibuat bahawa ICJ sendiri telah pun mengeluarkan beberapa perkara yang berkaitan dengan terutamanya untuk menghentikan apa yang sedang berlaku di bumi Palestin, terutamanya di Gaza itu sendiri. Tetapi jelas bahawa ianya tidak membawa impak seperti apa yang diharapkan sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang ini dalam usaha untuk memberi impak ataupun kesan yang lebih positif ke arah keamanan di Palestin ini? Saya ingat tindakan yang dibawa oleh South Africa itu telah ada satu presiden yang baik. Dan perbincangan dan juga justifikasi perundangan itu melihat kepada beberapa
elemen yang agak khusus yang mengakui bahawa berlakunya genocide, tapi tidak melihat dan tidak memberikan satu pernyataan yang merujuk kepada elemen hentikan orang kata peperangan, ceasefire dan sebagainya. Itu yang diharapkan orang. Tapi bagi kita bila memerhati dan melihat kembali kepada elemen perundangan yang berlaku ini, barangkali ada beberapa naratif yang digunakan. Pertamanya dari segi elemen genocide yang berlaku tu diakui, yang dilakukan oleh Israel. Saya ingat untuk ICJ yang kedua ini bagaimana melihat naratif tentang Israel itu juga melakukan tindakan sebagai occupier, mereka yang menjajah. So ini juga elemen-elemen tertentu yang saya fikir memang ialah kalau kita nak segerakan. Tapi dalam hal-hal ini kita melihat bahawa ada beberapa elemen yang dilakukan, termasuk juga melalui ICC. ICC ini juga melihat kepada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan untuk membawa Netanyahu, kita kata setan yang kita kata yang enabler kepada genocide ini ke muka pengadilan, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain yang terlibat sama dalam genocide ini. So ini saya fikir jalan ke depan, tapi menggunakan elemen perundangan. Tapi dalam sisi yang lain saya fikir ada banyak tindakan inisiatif yang telah dibuat baik di peringkat negara kita sendiri. Kita lihat sebelum ini bagaimana Malaysia telah menghentikan sebarang kemasukan kapal untuk berlabuh di perairan ataupun di pelabuhan-pelabuhan dalam negara. So tindakan-tindakan ini kalau dibuat, saya rasa banyak negara boleh buat. Yang dilakukan sekarang barangkali oleh non-state actors, seperti di Yaman, bagaimana Houthi juga menyerang sebarang kapal-kapal kontena yang ada elemen yang terus dengan Israel. Barangkali saya fikir kalau negara lain boleh melakukan tindakan yang sama, selain kita berikan komitmen hantar bantuan kemanusiaan, memberikan sumbangan khusus untuk tujuan ini, barangkali dari segi elemen boikot yang lebih besar melalui tindakan-tindakan yang sedikit memberikan impak dan implikasi kepada Israel sendiri dan juga kawan-kawan yang seangkatannya dalam bentuk ekonomi, menghalang sebarang penerbangan menggunakan ruang udara. Tapi hari ini kita tengok krisis di Gaza telah merebak kepada skala yang lebih besar. Tindakan Israel hari ini saja yang menyerang South Lebanon sebagai contoh. Mereka juga melakukan beberapa tindakan untuk menyerang Yaman, Iraq. So skala ini kita lihat sekolah dah ada satu episod baru. Orang kata season 1, season 2. Kalau tengok movie dia dah rasa sama. Sebab tu saya khawatir tadi. Bila mana kita tengok skala peperangan ini seolah dianggap seperti tayangan movie blockbuster yang berunsurkan orang kata real ni tadi, yang kekejaman ni, maka kita tengok apa sebenarnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang individu. Betul lagi kalau kita tengok di beberapa negara yang lain, saya fikir tindakan yang dilakukan oleh publik dan massa tu memberikan tekanan kepada pemimpin mereka, sehingga kan beberapa negara telah membuat satu perubahan dari segi tindakan-tindakan dan kenyataan-kenyataan negara. Bila disebut tentang kekejaman, barangkali ialah Ustaz setiap hari, setiap minit barangkali kita sentiasa mendengar tentang kekejaman yang dilakukan oleh pengganas Zionis Israel di bumi Palestin itu sendiri, terutamanya di Gaza. Dan dulu pun mereka menyatakan, ramai yang menerima hakikat bahawasanya tujuan Israel itu ialah untuk menawan Palestin sebenarnya, dan Baitul Maqdis itu akan dijadikan ibu negara mereka. Jadi ini kemahuan yang begitu gairah sebenarnya dilontarkan, disuarakan, dan akhirnya mereka mungkin inilah peluang yang terbaik bagi Israel sebenarnya untuk menawan Palestin, dan akhirnya akan tercapailah apa yang mereka hajat. Tetapi yang kita lihat sekarang ini ialah ianya masih lagi berlarutan, ianya masih lagi kita lihat bagaimana wanita-wanita dan kanak-kanak menjadi korban, dan angka kematian di bumi Palestin juga semakin meningkat dan membimbangkan kita sebenarnya. Kenapa bumi Palestin itu begitu gairah diinginkan oleh Israel sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi tentang bumi Palestin itu sendiri, sememangnya satu bumi yang berkat, bumi para nabi, dan juga bumi perpindahan para nabi, dan bumi para syuhada, dan memang berlaku peristiwa demi peristiwa sejak daripada dahulu lagi. Dan bumi itu sendiri bumi yang mulia, dan mereka nakkan kemuliaan itu, namun mereka tidak nakkan kemuliaan itu dengan agama, dengan iman yang sepatutnya mereka perolehi bersama. Jadi seperti yang disebutkan tadi juga, kekejaman yang mereka lakukan itu, kalau kita lihat dari sudut sejarah pun, bagaimana mereka
bahkan membunuh para nabi-nabi sendiri, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya, dan banyak nabi lain yang kita sebutkan tadi dalam satu peristiwa, sehingga kan 46 orang nabi dibunuh dalam masa 24 jam. Jadi kita lihat benda tu memang begitulah mereka itu, sifat mereka itu. Namun bagi kita sendiri, bagi kita sendiri untuk dan melihat perkara ini, kita orang beriman yakin bahawa janji Allah dan janji Rasul tu benar. Kerana kemenangan itu pasti akan kita perolehi. Bahkan tidak akan berlakunya nanti satu ketika yang mana disebutkan oleh salah seorang guru kami, Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, Nabi SAW beritahu bahawasanya nanti sehingga satu saat batu-batu, pohon-pohon akan menyeru, akan memanggil. Dia tak panggil wahai orang Palestin, tapi panggil wahai orang Muslim. Apa maksud di sini? Maksudnya di sini adalah isyarat kepada orang Islam ni, kalau nak berjaya membebaskan Palestin itu sendiri, tak dapat tidak adalah dengan isyarat apa dia? Bersatu padu dengan akidah yang benar, yang satu. Dan insya-Allah kemenangan itu pasti akan kita perolehi. Cuma kita lihat bagaimana keadaan umat Islam sendiri dia bahagi-bahagikan ataupun dibuat satu pembahagian-pembahagian jadi supaya tidak bersatu dengan akidah yang satu. Jadi nak dapatkan kemenangan dan juga ni tidak lain dan tidak bukan kena berpaksikan akidah yang satu. Sebab itulah nanti berlakunya peristiwa demi peristiwa itu, tentang Nabi Isa-nya dan sebagainya itu di akhir zaman memang berlaku di bumi bertuah ini. Dia memang saya nak petik mencelah sedikit di sini, Ustaz, maafkan saya. Bila Ustaz sebut tentang bersatu dengan akidah yang satu, ada juga yang berkongsi pandangan dan juga pendapat Ustaz yang mengatakan bahawa umat Islam di Palestin sendiri dikatakan tidak bersatu padu sebenarnya dalam menghadapi situasi ini. Ini yang dikatakan memudahkan pengganas Israel ataupun pengganas Zionis Israel ini mengambil kesempatan daripada situasi ini. Sejauh mana benar ataupun tidaknya pandangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesatuan ini penting. Tengok bagaimana Nabi SAW dalam peristiwa di Madinatul Munawwarah mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar. Dan sebelum itu Ansar itu sendiri daripada dua kaum yang bertelagah yang telah berperang sekian lama. Tengok bagaimana Nabi SAW mempersatukan hati-hati mereka. Dan bagaimana kita tengok dalam Isra wal Mi'raj sendiri, yang mana Allah Ta'ala memberikan kepada bagi Nabi SAW perintah solat. Solat itu sendiri kita lihat bagaimana kita melaksanakan solat, khususnya solat berjamaah. Adanya imam, adanya saf, adanya rapatkan barisan, bacaan yang sama, niat yang sama, tak boleh kita langkau imam kita, kan? Jadi begitu. Apabila kalau kita dapat kesatuan itu dengan akidah yang benar sudah barang tentunya, maka yakinlah, yakin dan percaya satu hari nanti kemenangan itu pasti tiba. Sebab tu yang tadi kata guru kami Habib Abu Bakar Al-Adani itu, Nabi sebut wahai Muslim, batu tu, kayu tu sebut wahai Muslim, dia tak sebut orang Palestin. Bukan tak penting, penting orang Palestin tu, tapi yang nak cerita bahawasanya Islam itu bersatu, hati kita satu. Macam sekarang, macam Ustaz tadi sebut, bantuan, saya pun terkejut dengar 100 tan bantuan, banyak tu. Jadi kenapa hati-hati kita ni disatukan dengan akidah, dengan iman, dengan ihsan, dan kita berharap. Dan mereka ni, kita dan mereka ni bukan orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Pepatah Melayu sebut, cubit peha kiri, peha kanan terasa. Apa yang kena tadi Ustaz sebut sampai 30,000 kita dengar, Allah, apa perasaan kita? Cuma satu je, kita jangan putus daripada berdoa kepada Allah. Setengah orang beranggapan macam ni, Ustaz, dia kata takkan doa aja. Ada orang cakap macam tu. Dengar betul-betul, doa ni senjata orang beriman. Kan? Kita ingat Nabi sebut, Nabi SAW sebut, Nabi SAW ni kalau sebut benda perkara semuanya wahyu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Dia, yakni Rasulullah SAW, tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Apa yang diperkatakan itu semuanya lah wahyu yang diwahyukan kepadanya. So bila Nabi sebut perkara ini, perkara itu dan sebagainya, tadi kita sebut wahan dan sebagainya, macam Tuan Syarkawi tanya, semua dah ada jawapan daripada Rasul SAW. So yang selain daripada akidah tu adalah kita mengikuti akan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita kena ikut benar-benar sunnah yang zahir dan juga batin. Baik, kita akan berehat buat kali terakhir. Saya tahu apa ni Encik Ahmad Fahmi juga ingin menambah daripada apa yang disebut oleh apa ni Ustaz Muhammad Huzaif. Tetapi kita berehat dulu buat seketika seperti yang saya katakan, dan insya-Allah kita akan kembali semula ke ruang bicara ini sebentar saja lagi. Kita rehat dulu buat kali terakhir. Baiklah, alhamdulillah kita kembali semula ke program ruang bicara ini, dan ini mungkin masa yang tinggal tidaklah begitu panjang lagi, tapi insya-Allah akan ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu yang menemani saya di studio ruang bicara hari ini. Baik, mungkin ialah apa ni Encik Ahmad Fahmi kalau kita lihat daripada perkembangan terkini, ianya seolah-olah kita, kalau kita sebut tentang keamanan yang diharapkan di bumi Palestin, ianya mungkin mengharapkan sesuatu yang tak pasti sebenarnya. Dan baru-baru ini pun pihak Hamas sendiri telah pun apa ni menyatakan hasrat untuk mendapatkan ataupun mengadakan gencatan senjata, tetapi kita tahu ianya tidak akan diterima oleh pihak Zionis Israel kerana mereka menguasai sekarang ini dalam krisis yang sedang berlaku di bumi Palestin itu. Tapi daripada pandangan Encik Ahmad Fahmi sendiri, apakah ada sinar di sebalik sesuatu yang kita lihat begitu gelap sekarang ini di bumi Palestin? Ya, saya fikir dalam keadaan perang ni, ya, masing-masing akan cuba untuk tunjukkan bahawa mereka sedang menguasai. Hakikat yang sebenar semasa on the ground tu barangkali mungkin kita minta jauh lah supaya tidak dipengaruhi oleh, kita kata apa, propaganda yang dilakukan, yang cuba ditonjolkan, cuba yang dipamerkan, cuba ditunjukkan oleh rejim dalam konteks ini. Dan hakikatnya kita nampak juga bagaimana, saya bertanyakan pada sahabat-sahabat kita daripada Palestin, sebab kalau tengok ada beberapa juga contoh bagaimana pejuang Palestin, ini rights mereka sebenarnya mempertahankan negara. Mereka juga sebenarnya menunjukkan image dan juga video bagaimana serangan itu dilakukan terhadap rejim. Jadi saya tanya, kenapa dibuat begitu kalau kita buat perbandingan? Sebab sekarang kita takut dan khawatir perbincangan kita ni akan akhirnya, ataupun polemik ini akhirnya boleh mencetuskan another narrative berkaitan dengan keganasan. Maksudnya bila orang dah masuk kita kata dah 1/3 tahun ni, dah hampir 125 hari. Kalau orang yang umum kalau dia rasa tengok negara tak boleh buat, dunia tak boleh selesaikan, nak harap OIC, PBB, dia akan timbul rasa seolah bagi aku buatlah, bagi aku terlibatlah, bagi aku sendiri pergi sanalah. Ini beza seperti mana yang berlaku waktu beberapa tahun kebelakangan ni, bila kami juga banyak terlibat dalam krisis di Syria sebagai contoh, ISIS yang juga mempamerkan perkara yang sama, akhirnya dipropagandakan. Akhirnya banyak orang kita malah dalam kalangan muslim yang akhirnya terberdaya dan pengaruh nak terlibat dengan ISIS yang tidak sebenarnya menyelesaikan ataupun menggambarkan orang kata imej Islam yang sebenar. Jadi bagi kawan-kawan Palestin, kata ini untuk menunjukkan bahawasanya kami juga in control. Ini perkara yang menunjukkan bahawasanya rejim juga sekarang diserang, ramai dalam kalangan mereka yang menjadi bangsa. Dan kalau kita tengok bagaimana ceasefire yang diminta itu, ada satu yang saya fikir sangat murni, exchange of prisoner sebagai contoh. Sekarang ini kita tengok rejim, dia yang menyerang, mereka membunuh sendiri prisoner mereka. Dan mereka menyalahkan Hamas dalam konteks ini. Maka yang disebutkan Hamas dan ICJ banyak kali Hamas, akhirnya dia mengatakan bahawa we are not accept any ceasefire until we reach our total victories. Meaning hari ini dia nak hapuskan semua orang Palestin. Boleh dikata begitulah. Kalau kita tengok hari serangan yang berlaku daripada utara Gaza, yang kita tengok Gaza ni orang kata saiz parlimen Rembau Menteri Luar punya parlimen lah, orang kata besar tu je Gaza ni. Daripada utara sekarang ni Rafah yang ada 1.3 juta
hampir 610,000 kanak-kanak majoriti. Kita tengok satu video baru ni. Kanak-kanak sedang buat satu modul untuk kita kata apa post traumatic punya ni lah, nak bagi reda, bagi dia orang rasa gembira. Dalam keadaan dia sedang bermain-main bersama kawan-kawan dia, letupan di belakang target satu kereta. Begitu dekat. So kita nampak hari ni bagaimana traumatiknya 30,000 orang yang kita sebut hari ni dalam keadaan mereka ni anak yatim. So hari ini kita telah menyebutkan bahawasanya telah ada satu lagi batch yang kita kata the lost generation hari ini. Lost generation ini. Kalau kita tengok lagi ni, bagaimana serangan yang dilakukan itu, yang ada di Rafah tu dah hampir sangat dah dengan Mesir. So mana lagi dia orang nak pergi? Dalam keadaan dikata ini adalah safe zone. Belum lagi dikira UNRWA, satu lagi agensi United Nations khas untuk membantu dalam soal kemanusiaan juga dibom. Saya katakan awal tadi, bagaimana bantuan yang masuk nak hantar, bantuan ni bukan senjata, bukannya ni bantuan air, makanan juga dibom. So kita kata apa yang lagi ada dalam keadaan mereka duduk dalam penjara yang terbuka, kepadatan yang ada, hujan lebat yang ada di Gaza hari ni. Kita yang hujan lebat banjir ni pun kita rasa ni. Tak lagi dia orang dalam keadaan musim sejuk yang dah nak masuk Ramadan ni, maksudnya apa lagi yang kita kata apa derita dunia yang mereka tak rasa hari ni. Bila Tuan Ahmad Fahmi sebut tentang derita dunia, Ustaz, kita ada lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang diperuntukkan untuk program ini. Saya terfikir jugalah, apakah ini barangkali satu saya nak gunakan istilah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kepada umat Islam secara keseluruhannya. Mungkin ini juga merupakan satu ujian yang cukup pahit yang terpaksa kita terima, tetapi harus dihadapi sebenarnya bersama rakan-rakan kita di Palestin. Jadi apakah yang harus difikirkan secara serius oleh umat Islam di seluruh dunia sekarang ini, bahawasanya kedudukan kita, kedudukan agama Islam itu sendiri sebenarnya tidak menjamin bahawa kita akan mendapat keamanan yang kita harapkan sekiranya ada perkara-perkara yang kita lakukan yang mungkin dianggap sebagai mungkar dan sebagainya. Jadi, apakah ini amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya? Selengkap ringkasnya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang berlaku keseluruhannya di dunia ini adalah satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita imani. Jadi itu yang pertama. Namun kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, di samping kita mempercayai qada dan juga qadar, jadi kita juga kena senantiasa berhusnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita ni tahu bahawasanya dunia ni hanyalah sementara, akhirat itu kekal abadi. Antara hikmah yang kadang kita tak perasan bukan di sisi umat Islam saja, tetapi bila timbulnya isu ni, Ustaz, iaitu berbondong-bondong orang masuk Islam. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang yang dulu merasakan bila tengok sorban, bila tengok janggut, orang dah rasa kait dengan teroris dan sebagainya. Namun bila lihat ada satu pakcik tu kan, bagaimana sifatnya terhadap cucunya, jadi timbul Allah Ta'ala timbulkan kasihan dan kasih sayang terhadap orang Islam itu sendiri, dan akhirnya tak sedikit yang masuk Islam sejak daripada kejadian yang berlaku. Jadi satu perkara yang boleh kita katakan hikmah, namun jangan kita abaikan, bab kata Tuan Syarkawi tadi, apa jua maksiat yang melanda di muka bumi Allah Ta'ala ni juga boleh menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita kena ingat satu perkara, dunia ini sementara, akhirat itu yang kekal abadi. Jalanilah hidup kita ni di dunia sebagai jambatan untuk kita ke akhirat. Dan mereka ni orang Palestin sebenarnya orang yang begitu kuat imannya. Betapa mereka ni diuji, tapi mereka tetap sabar. Sebab tu ulama sebut sabar ni ada 3. Sabar buat ketaatan, sabar tinggalkan maksiat, macam tadi Tuan Syarkawi sebut. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah ataupun ujian. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beritahu orang sabar ni 300 darajat kalau dia sabar buat taat, 600 darajat kalau dia sabar tinggalkan maksiat. Tetapi kalau dia ni sabar menghadapi musibah ataupun ujian, 900
darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita tak diuji dengan ujian yang mereka terima, tapi kita jangan lupa juga, minta maaf Ustaz, kadang-kadang kita Malaysia ni kita tak sangka kita ni diuji dengan bom-bom ataupun peluru-peluru yang membawa kepada kekufuran. Maksudnya apa? Nak bawa kita kepada akidah yang canggah daripada yang sebenar, ataupun ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, ataupun perkara-perkara yang tak elok yang kita tak sedar, yang kita ni sebenarnya berperang dengan perkara lain, ujian yang lain. Tapi mereka diuji dengan ujian yang lain dan mereka bersabar. Kita diuji dengan satu ujian yang kita tak sedar dan tak sabar pula untuk menghindari daripada maksiat itu sendiri. Jadi 3 perkara inilah, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, juga sabar dalam menghadapi musibah, dan mereka sedang mengalaminya dan mereka ni sebenarnya menanti-nanti syahid macam Ustaz cakap tadi. Cuma tinggal lagi kita berharap dan berdoa keadaan akan bertambah pulih dan kembali baik semula, insya-Allah suatu hari nanti pasti. Cuma kita jangan putus berdoa, terutama untuk saudara kita di Palestin sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, dan kita last kali insya-Allah masing-masing ada peranannya di dalam agama. Macam Ustaz tadi, Ustaz cerita dalam NGO-nya, kita dalam dalam bidang agama sampaikan ilmu untuk bagi penekanan terhadap agama. Orang yang diberikan harta, berikan harta di jalan Allah Ta'ala, yang ada kederat, ada pemikiran yang baik, teruskan. Jadi begitu juga macam Tuan Syarkawi sampaikan informasi yang baik ini agar semua mendapat kebaikan dan manfaat. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Huzaif Noslan. Tinggi-tinggi terima kasih pada yang berbahagia, Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Walaupun banyak lagi sebenarnya yang ingin kita sembang-sembang berkaitan dengan isu ini, tetapi ialah masa sentiasa mencemburui kita. Jadi menjadi harapan kami di program Ruang Bicara ini, mungkin Ustaz dan juga Encik Ahmad Fahmi akan dapat bersama kami lagi di program ini, kerana kita tahu bahawa untuk mencari jalan penyelesaian di Palestin itu bukanlah satu laluan yang mudah sebenarnya. Dan kita mendoakan semoga saudara-saudara kita di Palestin itu akan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga berdoa semoga rakyat ataupun umat Islam di seluruh dunia juga akan bersatu padu sebenarnya dalam untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita di Palestin akibat daripada kekejaman yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Baiklah, terima kasih kepada anda, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah.